Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من غزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Selamat pagi. Kita akan mula daripada ayat 113, satu muka surat sahaja sampai 119, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى. Baik, kita tengok pada ayat ni. وقالت اليهود ليست النصارى. Ingat huruf sa. Huruf sa jangan terlalu muncung. Jangan terlalu muncung. Laisatin nasara. Jangan terlalu muncung. Nah, macam mana nak orang kata nak munculnya tu? Cuba kita letak jari kita ni dekat sini. Kita munculkan huruf sa. Laisatin. Bibir ni dia berentuh je. Kita punya jari letak dekat hidung. Kita punya bibir ni muncul dia berentuh je. Jangan tolak jari ke depan. Maksudnya jangan muncul sampai taruh tu. Kalau tidak dia akan bunyi laisatin nasara. Bunyi dia laisatin nasara. Baik tuan-tuan, boleh insya-Allah. Baik, tengok di depan lagi. Ala syai'in wa qalatin nasara. Baik, kita tengok ayat ini. Ala syai'in. Tengok tanwin. Di depan dia ada huruf waw. Ayat ini bermaksud memasukkan ataupun idgham. Idgham ma'agunnah. Idgham memasukkan dengan dengung. Jadi kita kena memasukkan tu. Menghilangkan tanwin tu, memasuk ke dalam waw. Ala syai'in wa qalatin nasara. Hilangkan waw, hilangkan waw dah. Hilangkan tanwin, masukkan ke dalam waw. Baik. Kita tengok di depan lagi. Laisatil yahudu ala syai'un wa hum yatlunal kitab. Okay, tengok. Laisatil yahu ha. Anak, malam kita dah terang ha ni jangan dibaca dengan ha. Dibaca dengan ha. Ha dipanggil Allah Subhanahu wa taala dipanggil ha dada. Dipanggil ha dada. Bila kita keluarkan ha, kita rasa di dada. Ha. Baik. Kita tengok. Laisatil yahudu ala syai'in sama tadi, memasukkan wa hum yatlunal kitab. Kita pilih untuk waqaf di situ. Maka kena bunyikan huruf ba. Kitab. Ha dada.
ataupun ha simpoi ataupun ha dhamir. Dipanggil ha dhamir. Baik. Di situ kita waqaf, nampak ada tanda ada tanda qa la kat atas tu, baik. Di situ bermaksud harus untuk mewaqafkan bacaan. Kalau kita menyambung ataupun wasal pada bacaan di situ adalah lebih utama. Jadi kalau kita nak waqaf kat situ pun boleh. Kalau kita pilih untuk wasal pun tak ada masalah. Itu adalah lebih utama kalau kita pilih untuk wasal. Baik. Kita sambung lagi tuan-puan. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kita tengok tuan-puan. Kadza tu keluarkan sedikit lidah. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Keluarkan sedikit lidah za. Sama macam sa. Sa dia keluarkan sedikit lidah. Za ni pun dia keluarkan sedikit lidah. Za. Kadzalika qaul. Jangan kita keluarkan lidah, nanti dia jadi za. Dia jadi yang satu lagi tu. Kadzalika qala allazi nampak? Kadzalika qala allazi, nampak kat alif lam tu ada tasydid. Qala allazi keluarkan lidah. Kadzalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim. Baik, tengok. La ya'lamuna mis. Keluarkan. Sebut mis. Keluarkan. Nampak sa mati di depan. Bila huruf mati, sebutan huruf tidak keluar, tapi kena letak pada tempat dia. Makhraj dia kena letak pada tempat dia. Maksudnya dibunyikan mithla qawlihim. Mithla qawlihim. Nampak ha simpoi ataupun ha dada. Qawlihim. Baik. Tuan-puan, okey. Kita sambung. Boleh insya-Allah. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Baik tuan-puan, kita tengok. Fallahu masukkan ha tu dipanggil apa? Ataupun selalu kita panggil ha ni, kita panggil ha pedah. Kan kita selalu panggil ha pedah. Bunyikan yah fallah. Tapi di depan tu tengok ada huruf fa. Ingat ada huruf fa? Huruf fa macam mana sebut huruf fa? Huruf fa letak gigi atas gigi atas letak di atas bibir bawah. Fallah. Jangan fallah. Letak gigi atas kita ni di atas bibir bawah. Fallah. Untuk dapatkan huruf fa tu. Baik. Boleh tuan-puan? Kita sambung. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Yakhtalifun. Qa ni pun juga adalah huruf halqi. Dimasuk dalam huruf halqi. Ada 6 huruf halqi. Dalam kita dah sebut antara huruf halqinya adalah huruf ha dan juga huruf ain. Jadi qa ni dia masuk juga dalam huruf halqi. Di mana letak huruf qa di atas ni. Di atas sikit pada halqum ni. Di atas sedikit. Jadi bunyi dia fihi yakhtalifun. Dia duduk atas sikit. Baik, tuan-puan faham boleh insya-Allah.
Baik, kita sambung pada ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Kita baca pendek-pendek insya-Allah. Kadang-kadang terlupa terbaca panjang. Insya-Allah kita memudahkan yang lain, meringankan bacaan yang orang lain supaya senang untuk baca. Kadang-kadang baca pendek-pendek. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Baik, tengok tuan-tuan. Dah. Okay, baik. Jadi waman, jangan dengung, jangan baca waman. Jangan baca waman. Tak boleh, dia tidak dengung. Baik. Waman dha ni pun dia keluarkan sedikit lidah. Waman dia ada sedikit lidah keluar, sama seperti za dan juga tha. Sama dengan tha dan juga za. Waman azlamu mimman. Tu dengung di situ yang pertama mim wajib al-ghunnah, wajib dengung mim yang bersabdu dan juga nun yang bersabdu. Di depan dia nun mati bertemu dengan mim. Jadi dia menghilangkan nun tu, memasukkan mim tu, dengung. Mimman mana'a masajidallah. Okey, boleh nah? Kita sambung. Ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi qarabiha. Baik tuan-tuan, tengok. Memasukkan dengan dengung. Ini idgham ma'al ghunnah, memasukkan dengan dengung. Memasukkan dengan dengung maksudnya memasukkan ya yang selepas nun mati tu, memasukkan sehingga menghilangkan nun mati dengan dengung. Ay yudhkara fiha ismuhu. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Baik. Kita tengok di depan lagi tuan-tuan. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha. Baik, kita tengok. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Tengok pada ayat ni tuan-tuan. Kenapa? Dekat situ ada waw. Kalau ikut pada orang kata syarat-syarat dia untuk dia panjang, mengikut hukum mat, dah cukup dah. Ada waw mati, di depan dia ada huruf yang berbaris depan. Tapi kenapa dia tak panjang? Dia tak boleh panjang tuan-tuan, nampak tak? Di dalam Al-Quran, waw huruf mat apabila dia mati dia tidak bertanda sukun. Tapi di sini dia bertanda sukun bulat. Nampak dia bertanda sukun bulat penuh, kan? Jadi di situ tak panjang. Terus masuk ula. Jangan baca ula. Tak boleh baca di situ panjang. Ulaika ma kana lahum ay. Baik, kita tengok. Ulaika ma kana lahum ay. Dekat situ nampak tak? Sama juga macam tadi. Di atas tadi kita dah terang, yakni idgham ma'al ghunnah. Memasukkan dengan dengung.
ay yadkhuluha. Yadkhuluha. Tengok di sini. Yadkhuluha. Yadkhulu. Tu di situ ada qalah. Kita bagi tahu ada berapa huruf qalah? Ada 5. Apa dia? Kha, ta, ba, jim, dal. Di situ ada huruf da. Ada huruf dal. Nampak tak? Jadi di situ qalqalah kecil. Jadi dia tidak boleh baca terlalu besar. Ay yadkhuluha. Tak boleh. Tidak boleh baca besar. Ataupun tidak orang kata tidak ada detakan pada qalqalah pun tidak boleh juga. Ay yadkhuluha. Tak ada detakan langsung. Tak boleh. Jadi bagi ada detakan yang kecil. Ay yadkhuluha. Yadkhuluha. Baik tuan-tuan. Baik, kita sambung. Illa khaifin. Baik. Tengok. Kita sambung lagi di depan. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Baik, kita tengok pada ayat ni tuan-tuan. Kita ulang. Lahum fid dunya. Lahum fid dunya. Nampak tak? Dekat situ ada dunya. Di situ ada nun mati. Ada nun mati, ada ya. Tapi di situ tidak dengung. Tidak dengung. Baik. Patutnya kalau kita ikut pada hukum-hukum ni, di situ kena dengung dah, betul tak? Di situ kena dengung dah. Sebab dia ada nun mati, ada ya, hukumnya adalah memasukkan dengan dengung. Seperti kita baca tadi ai, tapi di dunia tu kita tak dengung. Kenapa? Di situ di dalam Al-Quran ada terdapat 4 kalimah yang nun sakinah dan huruf idgham berada dalam satu kalimah, tetapi bacaan dia tidak didengungkan. Dan salah satunya kalimah itu adalah dunia. Dipanggil izhar mutlak. Dipanggil izhar mutlak, iaitu jelas. Jelas tanpa dengung. Maksudnya di situ tak boleh baca. Dekat situ tak boleh baca dengan lahum fid dunya. Tak boleh. Sebab di situ dipanggil izhar mutlak. Hanya ada 4 kalimah saja dalam Al-Quran, di mana bila nun mati ni, nun sakinah ni bertemu dengan huruf idgham, tapi dia tidak didengungkan. Dia tidak didengungkan seperti huruf idgham yang lain. Dia ada khinwan, dunya, dia ada dia ada sinwan, dan satu lagi dia ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bunyan. Ada 4 kalimah dan dunia adalah salah satunya. Kalimah itu dipanggil izhar mutlak. Jelas tuan-puan? Boleh faham insya-Allah? Jadi di situ tak boleh didengungkan, dibaca dengan jelas. Lahum fid dunya. Jelas. Lahum fid dunya khizyun. Jelas nah. Dibaca dengan jelas. Okey, baik. Kita tengok lagi di depan. Khizyun. Di sini tanwin ada waw. Di situ dipanggil memasukkan dengan dengung.
خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. baik. Walahum alif lam lidah tolak di atas tolak lidah di atas fil akhirat bukan khaf dia kha, bukan khaf dia kha. Fil akhirati azabun azim. Baik. Kita tengok azabun di situ tidak dengung. Jangan baca azabun azim. Tak boleh di situ tidak dengung. Okey, baik. Kita sambung lagi. Walillahil masyriq wal maghrib. Kita tengok walillahil shin huruf shin. Walillahil masyriq wal maghrib huruf ain. Baik. Bila kita pilih untuk waqaf, maka di situ dia jadi qalah maghrib. Jangan lepas tuan-puan. Baik. Nampak dah ada tanda jim dekat atas tu. Nampak dah? Itu dipanggil waqaf jaiz, waqaf yang harus. Waqaf yang harus berhenti pada kalimah yang tidak sampai merosakkan maknanya. Ataupun harus untuk berhenti ataupun meneruskan bacaan. Jadi tak ada masalah kita nak berhenti ataupun nak meneruskan bacaan. Boleh. Baik. Kita sambung di depan lagi tuan-tuan. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Baik, kita tengok. Fa aina ma fa jangan lupa tuan-tuan macam mana kita sebut fa. Gigi atas letakkan pada bibir bawah fa. Letakkan pada bibir bawah fa. Masya-Allah, masya-Allah. Baik. Tengok kita pada bacaan. Fa aina ma tuwallu. Huruf yang ada tasydid dia kena tekan. Dia kena tekan tuan-puan. Tuwallu. Letak lidah. Tuwallu. Baik. Kita tengok. Fa aina ma tuwallu fa tham. Sa tu ada keluarkan sedikit lidah. Bezakan bunyi sa dengan sa. Sa dengan sa. Baik tuan-tuan, kita tengok. Fathamma wajhullah. Wajhullah. Ya, qalah. Qalah. Wajhullah. Baik. Jangan lupa qalah. Di situ dinamakan qalah yang kecil. Jangan terlalu besar pada sebutnya wajhullah. Dia nak dapatkan qalah tu. Dia tekan qalah tu wajhullah. Tak boleh sebab di situ dipanggil qalah yang kecil. Bila dia ada huruf qalah duduk di tengah kalimah, maka dia dinamakan qalah kecil. Bila dia duduk di hujung, dia dinamakan qalah besar. Jadi yang ni dia duduk di tengah kalimah. Jadi dia jadi yang kecil. Maka tak boleh bunyi. Letakkan qalah yang besar. Baik. Kita sambung lagi. Innallaha wasi'un alim. Baik.
Okey, baik. In, tengok di in, nun yang bertasydid, nun yang bertasydid dan juga mim yang bertasydid kena ada dengung kerana dia dinamakan wajibal gunnah. Baik. Boleh nah, tuan-puan? Kalau suara kurang jelas bagi tahu nah. Suara ni dia apa? Sakit angkung sikit orang kata. Okey, kita sambung lagi. Wa qalu ittakhadallahu walada. Baik. Wa qalu ittakhadallahu. Tengok, wa qalu ittakhadallahu. Masukkan. Kena tekan tu sebab ta tu ada tasydid. Wa qalu ittakhadallahu. Wa qalu ittakhadallahu. Lepas taqadu wa qalu ittakhadallahu. Qadallahu. Za tu jangan lupa keluarkan sedikit lidah. Taqadallahu walada. Baik, kita pilih untuk waqaf di situ. Apabila kita pilih untuk waqaf di situ ada tanwin. Dia tidak boleh waqaf dengan bunyi tanwin. Wa qalu ittakhadallahu waladan. Tak boleh. Bila kita waqaf, hujung dia itu dia bertukar menjadi mad aiwat, iaitu mad gantian. Ganti daripada tanwin baris 2 kepada satu baris. Jadi dia baca dia wa qalu ittakhadallahu walada. Tukar, ganti. Sebab itu nama dia mad aiwat, ganti. Ini bermaksud ganti. Ganti daripada tanwin baris 2 kepada satu baris. Jadi bila kita pilih waqaf di situ, dia kena jadi aiwat, dia kena ganti tanwin tu kepada satu baris. Walada. Dia tak boleh baca waladan ataupun walada, tak boleh. Walada. Baik, kita tengok di depan lagi tuan-puan. Di mana ni? Baik. Tengok di depan dia. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Subhanahu subhanahu. Dah. Tu dinamakan ba tu dinamakan qalqalah. Jangan lupa qalqalah. Ba adalah huruf qalqalah. Subhanahu. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Baik, kita tengok di subhanahu. Subhanahu, di atas dia ada tanda sola tu kan, ada tanda sola. Baik, di situ bermaksud menyambungkan bacaan selepasnya adalah lebih baik. Maksudnya kalau kita nak menyambungkan bacaan selepasnya itu adalah lebih baik. Tapi kalau kita nafas tidak cukup untuk waqaf pun boleh, insya-Allah. Tapi jangan sampai merosakkan makna. Baik, tengok tuan-tuan. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Dha tu dha tu dia bukan huruf qalqalah. Dia
Bal lahu ma fis samawati wal ard. Ada setengah orang baca macam tu. Mungkin dia ada dalil dia untuk dia baca macam tu nah. Tapi begitulah yang saya mengaji. Dia bukan huruf qalqalah. Jadi bunyi dia wal ard. Wal ard. Dia tidak ada detakan lantunan qalqalah. Nah. Baik. Kita tengok lagi tuan-puan. Kullul lahu qanitun. Kullul lahu. Nampak ada tanwin di depan dia, ada huruf. Itu dinamakan memasukkan tanpa dengung. Kullul lahu. Dia ada dua. Satu memasukkan dengan dengung, idgham ma'al gunnah. Yang satu lagi dinamakan idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Jadi di situ adalah memasukkan tanpa dengung. Okey, tengok di depan lagi tuan-tuan, insya-Allah. Badi'us samawati wal ard. Okey, tengok di sini. Badi'us sama'ain. Sama'ain di halqum ni. Badi'us samawati wal ard. Baik, jelas. Baik. Kita tengok lagi di depan. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu. Allahu subhanahu. Minta maaf tuan-tuan. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baik. Tengok pada ayat ni. Wa idza qadha. Tuan-tuan. Dia panjang kan? Dia panjang. Wa idza qadha. Letak lidah tuan-tuan di tepi. Wa idza qadha. Letak di tepi. Panjang. Cukupnya. Wa idza qadha amran fa in. Tengok di depan dia. Amran. Tu jangan dengung. Jangan dengung. Dia tidak dengung. Apabila mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan juga ba, apabila huruf mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan juga ba, maka dia tidak dengung. Kalau mim mati itu bertemu dengan mim dan juga ba, dia dengung. Ingat tu je, dua huruf tu je dengung. Kalau jumpa mim mati. Di sini mim mati bertemu dengan ra, maka dia tidak dengung. Okey, baik, boleh tuan-tuan. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan. Fa innama yaqulu lahu. Tengok. Fa jangan lupa fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Boleh tuan-tuan. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan pada ayat yang 118. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. Baik, kita tengok tuan-tuan pada ayat ni. وقال الذين لا يعلمون.
Tekan sebab di depan dia ada lam yang tasydid. Wa qala allazina la ya'lamun. Kita pendekkan sedikit insya-Allah supaya bagi mudah yang lain untuk baca, untuk ikut bacaan kita insya-Allah. Wa qala allazina la ya'lamun. Baik. Kita tengok di depan. La yukallimuna Allah. La yukal. Sama. La yukallimuna Allah. Au ta'tina ayah. Baik. Au ta'tina. Jangan baca ta'tina ataupun ta'tina. Nanti takut-takut dia masuk dalam ain. Ta'tina. Boleh tuan-tuan? Au ta'tina ayah. Alhamdulillah. Kita sambung lagi. Kadzalika qala allazina min qablihim. Kita pendekkan sikit. Kadzalika qala allazina min. Okey, tengok di kadza, za semua sudah maklum, dah tahu. Keluarkan sedikit lidah. Qala allazi qala allazina min dengung ikhfa min qala allazina min qab min qablihim tu qalqalah tu qablihim. Baik, kita sambung lagi. Min qablihim mithla qawlihim. Tuan-tuan tengok. Min qablihim. Di situ ada mim mati. Nampak ada mim mati. Di situ ada mim mati, di depan dia ada huruf mim. Ingat tak? Kalau mim mati selain daripada huruf mim dan juga ba, dia tidak dengung. Tapi kalau ada huruf mim dan juga ba, dia dengung. Di sini ada huruf mim. Min qablihim mithla qawlihim. Allah. Mat. Baik. Sekejap kita tengok. Okey, kita sambung. Tashabahat qulubuhum. Tengok. Tashabahat bahan. Dia ada angin tak. Orang kata di apa? Di hujung-hujung lidah. Tashabahat qulubuhum. Baik. Kita sambung lagi tuan-tuan. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Kita tengok di sini. Di situ qad. Kita ulang qad. Di situ ada qala. Ingat huruf qalqalah. Qa ta ba jim dal. Ingat huruf qalqalah Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun.
Tengok li qaumi tanwin jumpa dengan ya li qaumi yuqinun. Kita sambung tuan-tuan, tengok ayat yang terakhir 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Okay, tengok. Inna panjang. Sebelum tu dengungkan nun tu dulu. Inna arsalnaka bil haqq. Okey, tengok tuan-tuan, arsalnaka bil haqq. Haq. Di situ ada tasydid tu, qaf tu. Qaf tu ada tasydid. Bil haqqi basyiran, bil haqqi basyiran wa nadhira. Di situ ada tasydid, tekan qaf tu kena tekan. Bil haqqi basyiran. Lepas tu tengok tanwin di depan dia, basyiran wa nadhira. Baik, kita pilih untuk waqaf di situ. Wa nadhira. Ingat dah, di situ ada tanwin. Apabila kita waqaf, dia menjadi mad aiwat ataupun mad gantian. Iaitu mad ganti. Ganti daripada tanwin 2 baris menjadi satu baris. Jadi di situ dia tidak boleh dibaca wa nadhiran ataupun wa nadhiran. Tak boleh baca macam tu. Kena baca dengan mad aiwat. Itu kita kena gantikan tanwin tu kepada satu baris. Wa nadhira. Okay, tengok di depan lagi. Wala tus'alu an ashabil jahim. Tengok, kita baca ulang. Wala tus'alu an ashabil jahim. Baik. Wala tus'alu an. An tu tidak dengung. An, nun mati bertemu dengan hamzah, tidak dengung. Dinamakan izhar. Maka dia tidak dengung. Wala tus sin. Wala tus, jangan keluarkan lidah, nanti dia jadi wala tus. Dia jadi tha. Wala tus'alu an ashabil jahim. Jahim, ha. Jahim. Ini kita panggil ha pedah. Dipanggil ha pedah. Ha nipih. Ataupun kita panggil ha apa lagi ha kapai. Ada juga orang panggil ha kapai kan? Ya, aku kecil-kecil dulu saya pernah dengar orang panggil ha kapai. Saya pun fikir lah, ha tu bentuk dia macam kapai kot. Kalau Piramli dia panggil jin mata buta. Dia panggil jin mata buta. Maksudnya jin yang tak ada mata. Ha lah. Kan? Dia ada ekor tapi tak ada mata. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu muka surat pada pagi ini daripada surah Al-Baqarah pada ayat 113. Kita mula pagi Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل غاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'alaini wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah selamat berpuasa. Dan saya ucap siaplah selamat berbuka lah nanti nah. Jangan buka awal lagi. Sekarang awal lagi. Walaupun dengar azan zuhur dengan azan maghrib tu sama tapi bukan ya nah. Baik insya-Allah jumpa lagi bersama dengan Ustaz Afiq malam ni insya-Allah nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.